Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Aisyah Zahira binti Muhammad Akmal wa raqmun talibah 0655 isnani wahid. اليوم ستقدم مجموعتنا الموضوعات النائب الظرفي ظرف مؤرب ومبني وشرح الظروف مبنية. تعريف النائب الظرفي هو ينوب عن الظرف فينصب على إنه مفعول فيه أحد ستة أشياء. Ta'rif bagi naib zarfi ialah ia menggantikan tempat zaraf dan menumpukan kepada maf'ulun fih dalam 6 perkara. Awalan, mudafu ila zarfi mimma dalla ala kulliyatin aw ba'diyatin. Mudaf pada zaraf yang mana menunjukkan kesemuanya ataupun sebahagian. Sebagai contoh ayatnya ialah masyaitu kullan nahar aw jami'ahuma aw ba'dahuma. Maka perkataan kulla, jami'ahuma ataupun ba'dahuma itu menjadi zaraf dalam ayat tersebut kerana ia menunjukkan kesemuanya ataupun sebahagian. Sanian, sifatuhu. Antara contoh ayat bagi kata sifat ialah waqaftu tawilan minal waqti. Jadi perkataan tawilan akan menjadi zaraf kerana ia merupakan kata adjektif. Salisan, ismul isyarah. Ia bermakna kata tunjuk seperti perkataan haza, hazani, hazihi, ulaika dan lain-lain lagi. Bagi isim isyarah, contoh ayatnya adalah masyaitu hazal yawma masyan mut'aban. Di sini perkataan haza adalah zarafnya. Rabi'an, al-adadu al-mumayyizu biz-zarfi atau mudafun ilaih. Ia bermaksud bilangan yang khusus dengan zaraf ataupun mudafun ilaih. Sebagai contohnya, safartu salasina yauman. Maka perkataan salasina itu merupakan zaraf dalam ayat itu kerana ia menunjukkan nombor ataupun bilangan. Khamisan, al-masdarul mutadamminu makna zarfi. Masdar yang mengandungi makna zaraf dan zaraf pula mudaf kepada masdar. Maka sekiranya zaraf dihapuskan, masdar akan bertukar tempat menjadi mudafun ilaih. Sebagai contoh ayatnya ialah safartu waqta tulu'us syams. Tetapi kebanyakannya ia digunakan dalam zaraf zaman dengan syarat ditentukan masa ataupun jumlahnya. Sebagai contoh ayatnya ialah ji'tuka salatal asr ataupun qira'ata salasi safhatin. Selain itu, ia digunakan dalam zaraf makan iaitu tempat seperti zahabtu nahwal masjid. Akhiran, alfazun masmu'atun tuwassi'un fiha. Ia bermaksud lafaz-lafaz yang didengari secara meluas. Jadi ditetapkannya sebagai nasab zaraf zaman untuk memasukkan makna fi. Salah satu contoh ayatnya ialah ahaqqan annaka zahibun. Pada asalnya ayatnya berbunyi afi haqqin. Maka perkataan haqqan dalam ayat itu adalah zarafnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Nur Alifa Amirah binti Azizuddin. Raqmu talabah 065 samanya 00. بعد ذلك سأستمر في الشريحة التالية المتعلقة بالظرف مؤرب والظرف مبني. معنى الظروف المبنية هو هناك مجموعة الظروف التي تلزم حالة البناء دائما، بمعنى أنه لا يتغير آخرها منهما تغير موقعها في الجملة. Iaitu yang bermaksud zaraf mabni ialah keadaan di mana zaraf tersebut tidak akan berubah sama sekali walaupun kedudukannya dalam ayat telah berubah. بعد ذلك yang kedua, makna zuruf al-mu'rabah huwa mu'zamu zuruf al-makan wa zaman mu'rabah, bermakna annahu tatagayyaru harakah akhiruha wa tabqa mansubah ala zarfiyah wa huwa yawman, laylan, syahran, sanah. Zaraf mu'rab ini pula ialah perkara yang di mana berlaku perubahan pada huruf yang terakhir tetapi ia masih membawa maksud yang sama dan tidak berubah. الظروف كلها مؤربة متغير الآخر إلا ألفاظا محصورة منها ما هو للزمان ومنها ما هو للمكان.
Zaraf mempunyai dua jenis, iaitu zaraf mabni dan zaraf mu'rab, dan setiap satu itu pula terbahagi kepada zaraf zaman, iaitu zaraf masa, dan zaraf makan, iaitu zaraf tempat. Antara contoh bagi zaraf mabni yang khas untuk zaraf zaman, iaitu zaraf masa, ialah idza, mata, id, amsin, al-an, mudhu, dan banyak lagi. Selain itu, contoh lain ialah seperti contoh ayat ruzna sabah masa'an wal lailil lail wan naharin nahar wa yaumin yaum, yang bermaksud kami menziarahi pagi ke petang, malam ke malam, siang ke siang, setiap hari dan setiap hari. Hal ini juga membawa maksud kullu sabah, kullu masa, kullu nahar, kullu yaum, iaitu setiap hari, setiap petang, dan setiap pagi. وأيضا الظروف مبنية المختصة بالمكان يا هنا ثم وأين. Contoh bagi zaraf mabni yang khas untuk zaraf makan, iaitu zaraf tempat pula, ialah huna thumma aina. Zaraf mu'rab juga terbahagi kepada dua jenis, iaitu zaraf makan dan zaraf zaman, dan juga mempunyai perkataan khas untuk membezakannya. Contoh bagi zaraf mu'rab zaman ialah antaranya sabahan, masa'an, fajran, lailan, saifan, syita'an, yauman, syahran. Bagi contoh untuk zaraf mu'rab makan pula ialah amama, khalfa, wara'a, fawqa, tahta, shimala, junuban, dan banyak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Aisyah Syafiza binti Azhar, nombor mesuit 067393. Seterusnya saya akan menerangkan mengenai zaraf-zaraf yang mabni. Yang pertama, zaraf qattun. Zaraf qattun adalah zaraf zaman yastaghriqu az-zaman al-madi. Yakni zaraf qattun ni penggunaannya adalah pada masa yang lepas. Dan penggunaan zaraf qattun ini digunakan bersama dengan ayat nafi. Sebagai contoh, lam yakzab Ali qattun, tidak berbohong Ali. Kat situ menunjukkan penggunaan qattun pada ayat nafi. Dan qattun ini diirabkan sebagai zaraf zaman. Bila jadi i'rab, dia jadi zaraf zaman mabni ala dhammi fi mahalli nasab wa huwa muta'alliq bil fi'li yakzabu. Yang kedua, audun. Audun adalah zaraf lil mustaqbal, iaitu zaraf yang pada masa akan datang. Tetapi dan digunakan semestinya digunakan untuk kegunaan masa. Sebagai contoh, la af'aluhu audun aidin. Asal untuk audun adalah ya'udahu auda wa iwada wa iyada. Kemudian alif tu dia jadi tersembunyi, maka jadilah audun auda. Dan yang ketiga, baina wa bainama. Baina wa bainama adalah dua zaraf yang digunakan untuk li zaman madi. Sebagai contoh, tapi baina juga digunakan untuk makan. Sebagai contoh, untuk zaman, penggunaan baina untuk zaman, yazhabu Zaid ila maktabah baina waktu wa akhar. Dan untuk makan pula, sebagai contoh, jalasa Zaidun baina asdiqai, duduk Zaid di antara kawan-kawannya. Kat situ menunjukkan penggunaan baina untuk tempat, bukan saja pada masa. Kemudian baina wa bainama ini, baina ni ditambahkan alif dan bainama ditambahkan ma. Dan afdalnya i'rabkan baina wa bainama menjadi mabni ala sukun. Sebagai contoh, penggunaan bainama. Bainama aqra'u hadara sadiqi. Dan bainama i'rabnya menjadi zaraf zaman mabni ala sukun fi mahalli nasab wa huwa muta'alliq bi fi'li hadara. Kemudian zaraf yang seterusnya adalah iza. Iza adalah zaraf lil mustaqbal ghaliban, iaitu zaraf yang kebiasaannya digunakan untuk masa yang akan datang, untuk yang akan datang. Tetapi dan dia iza ni kebanyakannya kebiasaannya membawa makna syarat, syartu, dan kadang-kadang ada kala masuk kepada ayat jumlah fi'liyah. Sebagai contoh, wal laili iza yaghsha.
Selepas iza tu adalah fi'l mudhari' iaitu yaghsha. Dan di situ menunjukkan ayat itu termasuk dalam jumlah fi'liyah. Kemudian ayana. Ayana adalah zarf, juga zarf lil mustaqbal dan tapi menjadi isim istifham. Dan dia mayakunu fi mawadi' tafkin. Dia menjadi pada tempat tafkin. Sebagai contoh ayat Quran, yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Dan di sini ayana ni asalnya ainaan tetapi dipermudahkan menjadi ayana. Dan yang terakhir sekali adalah anni. Anni adalah zarf lil makan. Dia bila zarf lil makan dia menjadi isim syarat dengan makna aina. Sebagai contoh, anni tajlisu ajlisa. Anni di contoh tersebut menjadi membawa maksud aina, di manakah saya duduk. Dan kemudian anni untuk lil makan juga menjadi isim istifham dengan makna min aina. Sebagai contoh ayat Quran, ya Maryam anni laki haza. Kat situ contoh ayat Quran tersebut membawa maksud min aina. Dan yang terakhir, anni ni boleh menjadi zarf zaman tapi dengan makna mata. Sebagai contoh anni jita. Bila menjadi makna mata, dia sebenarnya ayat dia membawa maksud mata jita. Itu saja daripada saya. Sekian, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Nurul Ain Syamimi binti Azman, waraqm talibah 06889336. Baik, seterusnya saya akan menyambungkan pembentangan saya berkenaan dengan tajuk Syarah Surafi al-Mabniyah wa Bayana Ahkamiha, iaitu bagi zaraf qablu wa ba'du. Qablu wa ba'du ini merupakan zaraf zaman dan hukumnya adalah mabni ala dhammah. Dan ia juga terbahagi kepada dua keadaan i'rab, iaitu yang pertama dalam keadaan nasab dan kedua dalam keadaan huruf jar. Okey, yang pertama iaitu zaraf mabni 'ala dhammi fi mahallin nasab muta'allaq bil fi'li ji'tu. Okey, hukumnya adalah zaraf mabni 'ala dhammah ketika mana lafaz mudhafun ilaih dibuang dan tidak diniatkan, namun secara makna masih diniatkan sebagai idhafah. Okey, contoh ayatnya di sini iaitu ji'tu qabla dhuhri. Okey, yang kedua dalam keadaan huruf jar iaitu zaraf mabni 'ala dhammi fi mahalli jar, seperti mana dalam surah Ar-Rum ayat 4, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, lillahi amru min qablu wa min ba'du, di mana penjelasan di sini iaitu kedua lafaz ini didahului oleh huruf jar iaitu min, yang sepatutnya jika huruf jar hukumnya adalah berbaris di bawah iaitu kasrah, tetapi ianya berbaris di hadapan iaitu dhammah. Ini kerana adanya mudhafun ilaih yang membawa maksud lafaz yang disandarkan. Okey, seterusnya adalah zaraf lada waladun. Lada waladun ini merupakan zaraf makani dan ia juga boleh menjadi zaraf zamani dan hukumnya adalah mabni ala sukun. Dalam hal ini juga terbahagi kepada dua keadaan i'rab, iaitu yang pertama zaraf fi makani mabni ala sukun fi mahalli nasabi ala zarafiyatun makaniyatun, seperti dalam contoh ayat iaitu wa'allamnahu min ladunna ilma. Penjelasannya di sini iaitu hukumnya adalah mabni ala sukun dan wajib diidofahkan kepada dhamir dan isim kecuali jumlah. Okey, yang kedua adalah isim mabni ala sukun mansuban mahalli ala zarufi zamani, iaitu contoh ayat safartu ladun tulu'ul syamsi. Penjelasannya iaitu hukum tersebut dikategorikan sebagai isim mabni yang dimansubkan dari zarf zaman dan perkataan tulu'ul berfungsi sebagai maf'ulun fih. Kemudian mata ini merupakan zarf zaman dan ia juga adalah isim istifham dan hukumnya adalah mabni ala sukun. Ismu istifham mabni ala sukun mamsuban mahallan ala zurafiyatin. Contoh ayat iaitu mata jita, iaitu ianya boleh dikategorikan sebagai isim zaman mukhtas, ada kalanya dengan sifat idofah atau dimakrifatkan dengan alif lam, dan ianya bermaksud
zaraf yang terletak sebagai jawab, iaitu mata istifham. Seterusnya adalah aina. Aina ini merupakan zaraf makan dan juga isim istifham, dan hukumnya adalah mabni ala fathi. Ismul istifham mabni ala fathi fi mahallin nasab, iaitu contoh ayatnya di sini adalah aina Khalid, dan keterangannya ianya boleh termasuk dalam isim syarat yang menjazamkan dua fi'il. Ia juga boleh didahului oleh huruf jar, iaitu min atau ila. Okey, seterusnya adalah huna wa summa. Huna wa summa ini merupakan isim isyarah lil makani. Ismu isyarah mabni ala sukun wal akhir mabni ala fathi. Contoh ayatnya di sini iaitu hal anta taskunu huna aw hunalu. Hukumnya adalah isim isyarah mabni ala sukun yang juga disebut ghair mutasyarrif. Ia dimasukkan huruf ha, tanbih, lam ba'du, dan terkadang didahului dengan huruf jar, sama ada min atau ila. Okey, keadaan yang kedua pula adalah di mana isim isyarah mabni ala fathi. Penjelasannya di sini iaitu hukumnya ialah isim isyarah yang menunjukkan tempat jauh, terkadang ia dimasukkan dengan ta ataupun ta'nis, iaitu tamatta, tamarbutah ataupun tamatta. Contoh ayat di sini sama maidan aryadah. Yang terakhir ialah haisu. Haisu ini merupakan zaraf makan dan hukumnya adalah mabni ala dhammah, seperti dalam contoh ayat iaitu ijlis haisu yujalisu ahlul fadli. Maksudnya di sini iaitu hukumnya adalah mabni ala dhammah dan kebanyakannya diidofahkan kepada jumlah, juga terkadang ia didahului dengan huruf jar. Sekian itu saja pembentangan saya. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Nurun Naimah binti Muhammad Syauzi wa raqmu talibah 067409. InsyaAllah sa'wasilu munaqashatana an syarh az-zuruf al-mabniyah. Al-an adalah zarf zaman yang khusus untuk masa sekarang dan hukumnya adalah mabni 'ala al-fathi. Contohnya innahu ya'malul ana. Dan sebelum al-an juga kita boleh letakkan huruf jar seperti min, ila, hatta, muz ataupun munzu. Dan hukum al-an tetap akan menjadi mabni 'ala al-fathi. Contohnya lan udakhina min al-ana fasa'idan. Okay, seterusnya amsi. Amsi ni bermakna hari yang sebelum hari ini. Okay, makna kata semalam lah. Contoh hari ni hari Ahad, semalam hari Sabtu. Amsi ni ada dua keadaan, di mana yang pertama dia menjadi ma'rifah. Hukumnya adalah mabni 'alal kasri. Contohnya ra'yatuka amsi. Amsi ni adalah zarf zaman mansub. Dan jarang-jarang sekali dia akan menjadi mabni 'alal fathi. Dan kadang-kadang amsi boleh terkeluar dari zarf zaman apabila dimasukkan di antara huruf jar seperti min, muz ataupun muzu dan menjadi fa'il ataupun maf'ulun bih atau selain daripada dua ini. Tetapi hukumnya tetap akan menjadi mabni 'alal kasri. Contohnya madha amsi. Amsi di sini adalah fa'il. Okey, keadaan kedua pula, jika dimasukkan padanya alif lam, maka ia akan menjadi mu'rab. Jadi dia ikut kedudukan i'rabnya. Boleh jadi mansub ataupun majrur ataupun marfu'. Okey, bila masuk alif lam ni, maksud dia adalah dia tidak dikhususkan kepada hari sebelum hari ini. Contoh hari ini hari Ahad, tak bermakna semalam hari Sabtu. Dia boleh jadi 2-3 hari yang sebelum hari ini. Contohnya zahabal amsu bihuluwihi wa marrihi. Al-amsu di situ adalah fa'il marfu' wa alamatu raf'ihi dhammatu zahirah. Seterusnya kalimah duna. Duna merupakan zarf makan mansub bil fathah. Ianya mempunyai banyak maksud. Salah satunya adalah dia membawa maksud bawah. Contoh ayat qa'ada Khalid duna Sa'id. Khalid berada di tempat yang lebih rendah daripada tempat Sa'id duduk. Dan kadang-kadang ia membawa maksud radi'un wa khasis, iaitu lemah dan kedekut. Jadi kat sini dia tak jadi zarah dah.
Jadi macam mana kita nak kenal sama ada duna ni dia zarah ataupun tidak? Kalau dia berbaris atas, maka dia zarah. Tapi kalau dia berbaris depan, maka dia bukan zarah. Contohnya, hadza syai'un dunun. Maka di sini barisnya berubah mengikut kedudukan yang dia berada. Baik, seterusnya kalimah raisa yang membawa maksud sekira-kira. Ia merujuk kepada zarah zaman yang diambil dari masdar rasa yarisu raisan, iaitu melambatkan. Yang dimaksudkan di sini adalah tempoh masa daripadanya. Contohnya, intazirtuhu raisa salla. Saya tunggu dia sekira-kira masa untuk dia sembahyang. Macam contoh, dia sembahyang 5 minit. Maka kita tunggu dia tu dalam masa 5 minit lah. Okay. Perkataan raisa ni juga tidak boleh datang selepasnya melainkan fi'il. Maka lepas raisa mestilah fi'il. Dan selepasnya ada ma masdariyah ataupun an masdariyah. Contohnya, intazara raisama ahzamu hakibati wa intazara raisa an anjaza amali. Jadinya kat situ dia jadi masdar muawwal. Dan kebanyakan tempat yang menggunakan raisa ni adalah sebelum fi'il yang didahului dengan ma ataupun an. Contoh macam yang saya sebutkan tadilah. Dan kadang-kadang digunakan kalimah raisa ni tanpa ada sambungan ma ataupun an. Contohnya macam intazirtuhu raisa hadara. Hadara di situ adalah fi'il. Jadi lepas raisa terus ada fi'il. Ma'a adalah zaraf yang merujuk kepada masa yang sama ataupun merujuk kepada tempat yang sama. Contoh bagi zaraf makan adalah ana ma'aka. Di sini hukumnya adalah mu'rab mansub. Ghalibnya kalimah ma'a ni datang dalam bentuk idhafah. Macam saya sebutkan tadi, ana ma'aka. Ma'a tu adalah mudhaf dan ka tu adalah mudhafun ilaih. Dan kadang-kadang dia tak jadi idhafah. Maka kebiasaannya dia datang dalam bentuk hal ataupun khabar. Beza antara ma'a bukan idhafah yang datang dalam bentuk hal ataupun khabar dengan jami'an. Seperti contoh, ja'u ma'an. Ma'an di sini bermaksud mereka datang bersama-sama pada waktu yang sama. Dan kalau ja'u jami'an, kat sini jami'an boleh bagi dua makna. Yang pertama sama macam ma'an tadi, iaitu dia boleh jadi datang dalam waktu yang sama. Dan makna yang kedua pula membawa maksud mereka datang tapi dalam waktu yang berbeza. Dan yang terakhir kalimah kaifa, iaitu bagaimana. Kaifa adalah isim istifham, iaitu kata tanya. Menurut pendapat Sibawayh, kaifa adalah zarah zaman yang selalu berada dalam keadaan mansub apabila ia berkait dengan khabar. Seperti kaifa anta, bagaimanakah keadaan kamu? Ataupun dia berkait dengan hal, seperti kaifa ja'a Khalid, bagaimanakah Khalid datang? Di sini maksud dia, Khalid ni datang dalam keadaan macam mana? Sedih ke, gembira ke, penat ke? Jadi sedih, gembira, penat semua tu dikira sebagai hal. Dan mengikut pendapat muktamad pula, kalimah kaifa ni adalah untuk istifham, iaitu soalan yang tidak membawa makna zaraf zaman seperti yang dinyatakan oleh Sibawayh tadi. Maka kaifa dikira sebagai isim istifham yang berkait dengan khabar ataupun hal. Jadi setakat itu sahaja daripada saya. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.